Paspor merah marun, kisah dendam manis, seorang wanita Arab Saudi di Malaysia. Paspor Malaysia sekali lagi menduduki tempat teratas dalam indeks paspor Henley tahun ini. Ini bermakna pemegangnya boleh masuk ke kira-kira 183 negara tanpa visa atau dengan kemudahan visa semasa ketibaan. Angka ini jauh mengatasi 89 negara yang boleh diakses oleh paspor Arab Saudi. Saat saya melihat berita ini, wajah rakan-rakan yang pernah mentertawakan saya terbayang di pikiran. Mereka pernah mengejek paspor Malaysia sebagai sekeping kertas yang tidak berguna sebuah negara dunia ketiga yang terpencil. Tetapi kini mereka tunduk di hadapan saya. Malaysia yang hebat, paspor Malaysia yang beli. Hanya dengan paspor berwarna merah marun yang diiktiraf di seluruh dunia ini, saya telah melunaskan dendam saya dengan sempurna. Kini saya akan mulakan cerita saya. Jika Anda suka dengan video ini selepas menonton, tolong bantu saya dengan menekan butang suka dan langgan. Sokongan Anda amat bermakna bagi saya. Terima kasih semua. Nama saya Maryam. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Riyadh, Arab Saudi dan kini berusia 28 tahun. Sekarang saya adalah seorang warga negara Malaysia. Izinkan saya menceritakan kisah yang telah mengubah seluruh hidup saya. 3 tahun lalu, saya bekerja sebagai eksekutif pemasaran di Cawangan Timur Tengah, sebuah syarikat gergasi Malaysia yang terkenal dalam industri minyak dan gas yang beribu pejabat di Riyadh. Di jabatan kami, termasuk saya, terdapat 5 orang pekerja wanita. Antaranya Noura adalah ketua kumpulan kami. Berasal dari keluarga kaya dan berpelajaran di United Kingdom, Noura sentiasa menganggap dirinya yang terbaik. Masalah bermula apabila saya mula menonjol dalam urusan kerja dengan ibu pejabat di Kuala Lumpur. Saya belajar sendiri bahasa Melayu dan berkomunikasi secara terus dengan kaki tangan di ibu pejabat. Dan oleh sebab itu, saya dipertanggungjawabkan untuk menguruskan proyek-proyek penting. Sejak itu, pandangan Noura terhadap saya berubah. Pada suatu hari, waktu makan tengah hari, Noura dan rakan-rakan sekerja yang lain datang ke meja saya. Dengar kata awak belajar bahasa Melayu sekarang. Takkanlah awak bercita-cita nak ke Malaysia, Kot? Saya menjawab dengan jujur. Kalau ada peluang, saya ingin coba bekerja di ibu pejabat di Kuala Lumpur. Saat itu, senyuman sinis terukir di wajah mereka. Nura mendengus Malaysia, negara kecil di hujung benua Asia tu paspor. Mereka jauh lebih teruk daripada paspor Saudi kita. Paspor negara dunia ketiga yang langsung tak dipandang di peringkat antara bangsa. Hana menyampuk betul tuh, bahwa paspor Malaysia tuh nanti di lapangan terbang asik kena soal siasat. Selalu orang salah anggap. Nak mohon visa pun susah. Lebih baik pergi Amerika atau UK. Rem pula lebih kejam. Perempuan Arab nak buat apa di Malaysia? Walaupun dapat kerakyatan sana, ia cuma menambah sekeping paspor yang tak berguna. Amal pun menambah, dengar kata orang Malaysia sendiri pun gelar negara mereka negara membangun. Ramai yang berebut-rebut nak berhijrah ke Amerika. Hati saya terasa bagai dihiris-hiris. Tetapi penghinaan yang sebenar masih belum berakhir. Di hadapan rakan-rakan sekerja yang lain, Nura mengumumkan, kita bertaruh kalau Maryam berjaya ke Malaysia, dapat paspor Malaysia, dan boleh pula dapat layanan istimewa dengan paspor tuh. Aku akan bagi semua beg tangan berjenama aku pada kau. Tapi perkara macam tu tak akan berlaku. Sebab paspor Malaysia tu setaraf tapak kaki paspor Saudi kita pun belum tentu sampai. Mereka berempat bertepuk tangan dan ketawa terbahak-bahak. Saya hanya mampu berdiri kaku di situ. Kemarahan dan rasa malu membuatkan seluruh badan saya menggeletar. Malam itu saya menangis di dalam selimut. Negara apakah Malaysia ini sebenarnya sehingga mereka memandang begitu rendah? Saya membuka komputer riba dan mula mencari maklumat. Kemudian saya menemui satu fakta yang mengejutkan. Walaupun Malaysia bukan sebuah kuasa besar dunia, kemudahan pasportnya berada di kedudukan antara yang tertinggi di dunia. Akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke kira-kira 183 negara termasuk Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, Jepun, dan negara-negara utama yang lain. Manakala paspor Arab Saudi hanya mempunyai akses ke 89 negara. Ini bermakna paspor Malaysia boleh melancong dengan bebas ke lebih 90 buah negara berbanding paspor Saudi. Lebih-lebih lagi, Malaysia adalah salah sebuah hub ekonomi utama di Asia Tenggara, mempunyai sistem penjagaan kesehatan bertaraf dunia, dan merupakan salah sebuah negara paling maju dan berbilang kaum di Asia. Kekuatan ekonominya berada di kedudukan antara yang tertinggi di rantau ini. Paspor Malaysia
Yang mereka ejek sebagai sampah itu sebenarnya adalah sebuah paspor yang sangat bernilai. Pada saat itu api dendam mulai membara di dalam diri saya. Saya mesti ke Malaysia. Saya mesti dapatkan paspor itu. Dan saya bersumpah suatu hari nanti saya akan melihat mereka melutut di hadapan saya. Keesokan paginya saya berjumpa dengan jabatan sumber manusia. Saya memberitahu mereka bahwa saya ingin memohon untuk program penempatan di Ibu Pejabat Kuala Lumpur. Pengurus jabatan itu menunjukkan riak wajah terkejut mengatakan ini adalah kali pertama ada kaki tangan dari cawangan Timur Tengah yang secara sukarela memohon untuk ke ibu pejabat. Tetapi saya tidak boleh berundur karena ini melibatkan pertaruhan seluruh hidup saya. Malam itu, satu message dari Nora muncul di ruang sembang kumpulan. Dengar kata Mariam betul-betul mohon nak ke Malaysia. Agaknya tak sampai beberapa bulan, dia akan menangis-nangis nak balik sini. Tunggu dan lihatlah. Saya mengambil tangkapan screen message itu dan menyimpannya. Karena suatu hari nanti saya akan tunjukkan semula message ini kepada mereka. Dendam saya telah bermula. Selepas menghantar borang permohonan penempatan, satu lagi pertempuran menanti saya. Sebaik saja saya memberitahu ibu bapak saya, di rumah keadaan menjadi huru-hara. Ayah saya menghentak meja dan menjerit. Sama sekali tidak boleh. Ayah tak akan benarkan anak perempuan. Ayah pergi seorang diri ke negara asing di Asia Tenggara. Ibu saya pula menangis sambil memegang tangan saya. Kenapa perlu pergi ke tempat? Macam tuh di Arab Saudi pun kita boleh hidup senang. Tetapi saya tidak boleh berundur. Setiap malam, saya memujuk ibu bapak saya menjelaskan betapa selamatnya Malaysia dan betapa pentingnya peluang ini untuk kerjaya saya. Selepas seminggu, berbalah ayah saya memberikan satu syarat. Jika dalam masa 6 bulan saya tidak menunjukkan sebarang pencapaian, saya mesti pulang serta-merta. Keadaan di pejabat menjadi lebih teruk. Nura mula mensabotaj kerja saya secara terang-terangan. Dia secara senyap-senyap mengambil file project yang saya uruskan, sengaja memberitahu saya waktu mesyuarat yang salah dengan ibu pejabat, malah menyebarkan kabar angin kepada pengurus bahwa saya tidak cekap bekerja. Suatu hari saya hampir berputus asa. File pembentangan penting tiba-tiba hilang. Saya terpaksa bekerja semalaman untuk menyiapkannya semula. Pada pukul 4 pagi di pejabat yang kosong saya menaip papan kekunci seorang diri sambil air mata mengalir. Saya mau menyerah. Terfikir adakah perlu saya bersusah payah sampai begini. Ketika itu satu message masuk ke telepon saya. Daripada Nura. Belum tidur lagi. Kalau kau batalkan niat nak ke Malaysia, tak perlulah kau terseksa macam ni. Melihat message itu, saya seolah-olah tersedar. Saya mengetap bibir dan bersumpah tidak akan mengalah. Saya mesti ke Malaysia dan berjaya. 3 bulan kemudian, keputusan penempatan akhirnya diumumkan. Jabatan sumber manusia dari ibu pejabat menghubungi saya secara terus. Mereka berkata, mereka amat menghargai kemahiran bahasa Melayu dan prestasi kerja saya, dan meluluskan penempatan saya ke ibu pejabat Kuala Lumpur selama 2 tahun. Mendengar berita itu, kaki saya terasa lemah. Saya berlari ke tandas pejabat dan menangis sepuas-puasnya. Rasa gembira lega dan kepuasan karena selangkah lebih dekat. Dengan dendam semuanya bercampur baur. Reaksi Nora dan rakan-rakannya seperti yang saya jangkakan. Di luaran mereka mengucapkan tahniah, tetapi pandangan mata mereka dingin. Selepas waktu kerja, Nora menahan saya. Baguslah, tapi kau boleh bertahan. Kekat sana, dengar kata orang Malaysia, memang peramah, tapi tekanan kerja di sana tinggi. Lebih-lebih lagi untuk perempuan Arab macam kau lagi susah. Saya tidak menjawab, hanya tersenyum. Senyuman yang bermaksud tunggu dan lihatlah. Seminggu sebelum saya berangkat, saya makan malam terakhir bersama keluarga. Ibu saya akhirnya tidak dapat menahan tangis. Ayah saya hanya makan dalam diam. Dan akhirnya berkata, kalau gagal pun tak apa, pintu rumah nih sentiasa terbuka. Kata-kata itu sebaliknya menyalakan api semangat di dalam hati saya. Saya bersumpah dalam hati saya tidak akan kembali sebagai seorang yang gagal. Saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada suatu subuh di bulan Mei 2022. Sebaik sahaja melangkah keluar dari pesawat udara yang lembab dan asing memenuhi paru-paru saya. Perasaan takut dan teruja bercampur aduk. Ketika beratur untuk pemeriksaan imigresen saya buat pertama kalinya, menyaksikan kehebatan paspor Malaysia. Rakyat Malaysia di barisan sebelah melalui pintu otomatik autogate dalam sekelip mata. Sebaliknya, saya yang memegang paspor Arab Saudi terpaksa menunggu lebih 30 menit.
Pegawai imigresen menyoal saya dengan teliti tentang tujuan lawatan tempoh tinggal dan alamat penginapan. Pada saat itu, saya sadar, suatu hari nanti saya juga mau melalui laluan pantas itu. Saya mau dapatkan paspor Malaysia dan berjalan keluar dengan bangga. Selepas meninggalkan lapangan terbang, saya menuju ke apartemen studio di Bangsar South yang disediakan oleh syarikat. Selepas meletakkan beg, walaupun bilik itu sempit dan asing, hati saya berasa sangat tenang. Mungkin karena saya akhirnya tiba di pentas dendam saya. Dari tingkap saya, boleh melihat pemandangan menara berkembar Petronas pada waktu malam. Sambil melihat lampu-lampu yang berkelipan, saya berbisik Malaysia, "Tolonglah, berikan aku peluang untuk buktikan diri." Maka bermulalah kehidupan saya di Malaysia. Kehidupan di Malaysia lebih sukar daripada yang saya bayangkan. Hari pertama bekerja sebaik sahaja, melangkah masuk ke pejabat ibu pejabat. Seluruh badan saya kaku karena gemetar. Sebagai seorang wanita Arab yang bertudung, saya menjangkakan akan menerima pandangan pelik, tetapi jangkaan saya meleset. Rakan-rakan sekerja datang menyapa saya dengan ramah. Ada yang coba mencari ucapan salam dalam bahasa Arab dan membacakannya kepada saya. Malah ada yang bersemangat bertanya sama ada saya mau minum teh tarik. Sambutan hangat itu sedikit sebanyak meredakan ketegangan saya. Tetapi kerja jauh lebih mencabar daripada yang saya pikirkan. Walaupun saya yakin dengan bahasa Melayu yang saya pelajari sendiri, percakapan sebenar dalam mesyuarat kedengaran seperti bahasa asing, logat-logat tempatan singkatan, dan percampuran bahasa Inggris membuatkan kepala saya hampir pecah selepas mesyuarat. Untuk menyiapkan satu laporan, saya terpaksa berjaga malam. Kerja yang rakan sekerja Malaysia boleh siapkan dalam 30 menit, saya mengambil masa 3 jam. Kira-kira sebulan kemudian ketua pasukan memanggil saya untuk perbualan pribadi. Dia berkata, "Jujur, saya katakan, prestasi awak di bawah jangkaan. Jika tiada penambahbaikan dalam penilaian 6 bulan akan datang, kami terpaksa menghantar awak pulang." Dalam perjalanan keluar dari pejabat, air mata saya tumpah. Saya bersembunyi di tandas dan menangis lama. Malam itu Nora menghantar message. "Macam mana sekarang, penat kan? Kan aku dah cakap dengar cakap aku." Saya tidak membalas. Sebaliknya, saya duduk di meja belajar dan membuka buku teks bahasa Melayu. Belajar sehingga pukul 3 pagi, tidur 4 jam, dan pergi kerja. Kehidupan seperti ini berterusan selama beberapa bulan. Mujurlah rakan-rakan sekerja banyak membantu saya. Jika ada ungkapan yang saya tidak paham, mereka akan menerangkannya dengan sabar. Jika saya membuat kesilapan kerja, mereka tidak memarahi, sebaliknya mengajar saya semula. Waktu makan tengah hari, mereka membawa saya ke kedai makan yang sedap, memperkenalkan saya kepada makanan di pasar malam. Berkat bantuan mereka, proses penyesuaian saya menjadi lebih cepat. Antaranya Aisyah sangat mengambil berat tentang saya. Dia adalah rakan sepasukan saya. Sejak dari awal dia meminta saya duduk di sebelahnya dan berkata apa-apa masalah boleh ditanya kepadanya. Dia mengajar saya ungkapan bahasa Melayu yang betul berkongsi petua kerja. Selepas waktu kerja, dia membawa saya menaiki skuternya, menjelajah ke segenap pelosok Kuala Lumpur. Setiap kali saya berasa susah, dia akan mendengar luahan hati saya dan memberi semangat. Suatu hari ketika saya keletihan bekerja lebih masa dan terbaring di atas meja, Aisyah datang menghulurkan segelas kopi ais. Kemudian dia berkata, "Mariam, awak boleh buat. Saya nampak awak dah usaha bersungguh-sungguh. Orang Malaysia paling suka orang yang rajin berusaha." Mendengar kata-kata itu, air mata saya bergenang. Supaya tidak kelihatan, saya hanya terus menyedut kopi ais itu. Tibalah hari penilaian 6 bulan. Dengan hati yang berdebar-debar, saya duduk di hadapan ketua pasukan. Ketua pasukan itu membelek-belek fail dan berkata, "Mariam, awak dah banyak meningkat. Penempatan awak dilanjutkan." Saat itu seluruh badan saya terasa lega. Perasaan aku berjaya membuatkan pandangan saya kabur. Keluar dari pejabat, saya berlari ke arah Aisyah. Tanpa berkata apa-apa, saya menggenggam erat tangannya. Aisyah tersenyum dan berkata, "Saya dah agak dah, tetapi matlamat sebenar masih jauh. Mendapatkan kerakyatan Malaysia. Itulah matlamat akhir saya. Selepas waktu kerja, setiap kali ada masa saya akan ke jabatan pendaftaran negara dan jabatan imigresen untuk mendapatkan nasihat. Syarat-syarat untuk menjadi warga negara sangat ketat. Walaupun ada laluan khas untuk golongan profesional berkemahiran tinggi, yang membolehkan mereka mendapat status pemastautin, tetap PR, tanpa melepaskan kerakyatan, asal syaratnya amat tinggi. Perlu membuktikan sumbangan besar kepada negara atau mempunyai kepakaran khas. Laluan biasa pula memerlukan tempo pemastautinan yang panjang.
lulus ujian kecekapan bahasa Melayu berkelakuan baik, mempunyai bukti keuangan yang kukuh, dan sebagainya. Setiap satu syarat itu ibarat gunung yang tinggi. Walau apapun caranya, saya mesti mencari jalan. Setiap malam saya melayari internet mencari maklumat. Saya memutuskan untuk mencabar laluan profesional berkemahiran tinggi. Walaupun syaratnya ketat, ini adalah cara terbaik untuk membuktikan kemampuan saya. Pada saat itu saya bertekad, saya mesti mencapai kejayaan yang diiktiraf di syarikat, mengumpul prestasi yang cukup untuk melayakkan saya memohon sebagai seorang profesional berkemahiran tinggi. Saya memberitahu rancangan saya kepada Aisyah. Matanya terbeliak. "Awak betul-betul nak jadi orang Malaysia?" Saya mengangguk. Aisyah memandang saya lama, kemudian berkata, "Kalau macam tuh saya akan bantu awak lebih lagi. Kita buat sama-sama." Malam itu saya menulis di dalam diari, mesti dapatkan paspor Malaysia. Aku akan tunjukkan pada Noura paspor Malaysia, bukan sampah, tapi kunci untuk ke seluruh dunia. Pintu kedua menuju dendam telah terbuka. Untuk melayakkan diri sebagai profesional khas saya, memerlukan pencapaian yang luar biasa. Peluang datang tanpa disangka. Syarikat memutuskan untuk menyertai satu tender proyek mega di Arab Saudi. Mereka memerlukan kaki tangan yang memahami pasaran Timur Tengah. Secara semula, jadi nama saya disebut. Ketua pasukan memanggil saya, "Proyek ni Mariam boleh uruskan." Jantung saya berdegup kencang. Inilah peluangnya. Pentas untuk saya membuktikan diri telah terbuka. Selama 3 bulan, saya bekerja seperti orang gila. Mengemas kini kertas cadangan sehingga subuh, mengadakan mesyuarat video dengan pembeli dari Arab Saudi, dan merangkas strategi pemasaran yang sesuai dengan budaya tempatan. Hanya saya yang boleh menggunakan bahasa Arab dan bahasa Melayu serentak. Aisyah membantu saya di sebelah mengajar saya tentang etika perniagaan dan teknik pembentangan ala Malaysia. Di pertengahan jalan kami menghadapi krisis. Terdengar kabar angin syarikat pesaing menawarkan harga yang lebih rendah. Suasana pasukan menjadi muram. Tetapi saya tidak berputus asa. Saya bekerja semalaman, mengubah suai strategi, mengkaji lebih mendalam apa yang sebenarnya diinginkan oleh pihak Arab Saudi. Saya mendapati bukan harga yang menjadi keutamaan, tetapi kualiti kepercayaan dan hubungan rakan kongsi jangka panjang yang diwakili oleh jenama Malaysia. Pada hari pembentangan akhir, saya ditugaskan ke Riyadh. Sebaik sahaja melangkah masuk ke dewan pembentangan, kaki saya menggeletar. Di hadapan para eksekutif kanan Arab Saudi, saya menerangkan kelebihan teknologi syarikat Malaysia dalam bahasa Arab. Saya melihat pandangan mata mereka berubah. Selepas pembentangan, seorang eksekutif kanan datang berjabat tangan dan berkata, "Tidak sangka syarikat Malaysia mempunyai bakat seperti ini." Seminggu kemudian berita kemenangan tender diumumkan. Kontrak bernilai kira-kira 200 juta ringgit Malaysia. Ia adalah tempahan terbesar dari rantau Timur Tengah. Dalam sejarah syarikat, saya menerima pujian di hadapan pengurusan atasan syarikat. Pada saat itu air mata saya berlinangan. Perasaan akhirnya aku berjaya membuatkan seluruh badan saya menggeletar. Berita itu sampai juga ke cawangan Riyadh. Naura menghantar message tahniah. Tapi apa gunanya? Awak tetap orang asing. Walaupun berjaya di Malaysia, akhirnya awak kena balik juga. Saya tidak membalas sebaliknya, menyimpan tangkapan screen message itu, karena suatu hari nanti saya akan tunjukkan kepadanya. Selepas kejayaan proyek itu, syarikat menawarkan saya jawatan tetap. Bukan lagi sebagai pekerja penempatan, tetapi kaki tangan tetap di ibu pejabat. Tangan saya menggeletar ketika menandatangani kontrak. Dengan ini saya boleh terus bekerja di Malaysia secara sah. Pada masa yang sama, saya turut membuat persediaan untuk ujian kecekapan bahasa Melayu. Selepas kerja saya ke kelas tuition, hujung minggu, saya menghabiskan masa seharian di perpustakaan. Sasaran saya adalah tahap tertinggi. Aisyah membantu saya mengadakan simulasi temu duga setiap minggu dan menyemak karangan saya. Pada hari peperiksaan, tapak tangan saya berpeluh. Selepas selesai, semua bahagian saya keluar dengan perasaan bingung. Sebulan kemudian, keputusan diumumkan. Lulus dengan cemerlang. Saya melihat screen berulang kali mengesahkannya untuk kali ketiga sebelum saya berani percaya. Kini syarat-syarat permohonan hampir lengkap. Surat sokongan dari syarikat, dokumen kejayaan, proyek sijil bahasa Melayu, penyata cukai. File-file itu bertimbun di tangan saya. Saya pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara dan menyerahkan permohonan saya di bawah kategori profesional berkemahiran tinggi. Pegawai yang menyemak dokumen berkata,
Oleh karena ini permohonan di bawah kategori khas proses saringan akan sangat ketat. Sila bersabar menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Masa penantian bermula. Setiap hari terasa seperti setahun. Saya risau jika permohonan ditolak. Banyak malam saya tidak dapat tidur. Sehinggalah pada suatu hari pegawai itu menelepon. Jantung saya hampir berhenti. Dengan tangan yang menggeletar saya menjawab panggilan. Cik Mariam Tahniah. Permohonan pemastautin, tetap Anda telah diluluskan. Sila datang untuk proses seterusnya. Saat itu lutut saya terasa lemah. Saya terduduk di lantai pejabat dan menangis tersak-esak. Rakan-rakan sekerja berlari datang dengan terkejut, tetapi saya tidak dapat berhenti menangis. Akhirnya berjaya. Saya menelepon Aisyah. Tidak dapat berkata-kata, hanya menangis. Aisyah dapat meneka. Oh, macam tuh rupanya. Tahniah, Maryam. Beberapa hari kemudian, saya menerima maikat saya. Sambil melihat nama saya tertera di atasnya, hati saya dipenuhi rasa terharu. Saya masih ingat saat saya melafazkan sumpah setia di hadapan pesuruh jaya sumpah, suara saya menggeletar. Dengan proses yang selanjutnya, saya akhirnya menjadi warga negara Malaysia. Kini tiba masanya untuk memulakan dendam yang sebenar. 2 bulan selepas mendapat paspor Malaysia, saya menerima arahan untuk tugasan luar negara yang pertama, Expo Teknologi Antarabangsa di Dubai, pameran IT terbesar di Timur Tengah. Syarikat bertanggung jawab menguruskan pavilion Malaysia dan saya ditugaskan sebagai pengurus perniagaan dan penterjemah bahasa Arab. Tugasan luar negara pertama dengan paspor baru. Perasaan teruja dan gemetar bercampur baur. Di balai berlepas kali jantung saya berdegup kencang. Ini adalah saat pertama saya menyerahkan paspor Malaysia. Saya berdiri di hadapan autogate imbasan wajah dan dengan bunyi bip pintu terbuka. Kurang dari 10 saat. Perkara yang dahulunya memerlukan saya beratur panjang di kaunter manual dengan paspor Saudi kini terasa seperti mimpi. Apabila tiba di lapangan terbang Dubai, kejutan yang lebih besar menanti. Pemegang paspor Malaysia menikmati kemudahan visa semasa ketibaan. Saya menuju ke laluan, pantas untuk ahli perniagaan. Pegawai imigresen melihat paspor Malaysia saya tersenyum dan mengecopnya. Welcome from Malaysia. Pada saat itu dari laluan biasa di sebelah, terdengar suara yang saya kenali. Kenapa lama sangat nih? Semua dokumen visa dah bawa kan? Jantung saya hampir berhenti. Noura, Hana, Rem, dan Amal. Mereka berempat berdiri di barisan warga asing biasa sedang menjalani pemeriksaan dokumen yang rumit. Muka mereka merah padam karena marah. Saya sudah selesai pemeriksaan imigresen dan sedang menuju ke tempat pengambilan bagasi. Saya sengaja berjalan perlahan sehingga mereka perasan saya. Mariam, suara Noura. Saya berpaling. Pandangan mereka berempat tertumpu pada saya. Ekspresi terkejut dan keliru bercampur. Saya melambai tangan dan tersenyum. Lama tak jumpa. Apabila mereka selesai pemeriksaan imigresen dan keluar, saya sudah menarik bagasi dan hampir keluar. Naura berlari. Mendapatkan saya tercungap-cungap. Macam mana nih? Kenapa awak boleh lepas cepat sangat? Saya mengeluarkan paspor dari beg tangan saya dan menunjukkannya kepada mereka. Paspor berwarna merah marun dengan perkataan Malaysia tertera dengan jelas di muka hadapannya. Paspor Malaysia mendapat layanan yang sangat baik untuk perjalanan perniagaan. Wajah mereka berempat berubah. Hana bertanya dengan tergagap-gagap, awak betul-betul dah dapat paspor Malaysia. Saya hanya mengangguk dan berpaling. Walaupun saya mendengar suara mereka berbisik-bisik di belakang saya, tidak peduli. Di tapak expo keadaan menjadi lebih menarik. Pavilion Malaysia ditempatkan di reruai besar di tengah dewan pameran. Syarikat-syarikat gergasi Malaysia dan rantaian bekalan mereka semuanya ada di situ. Saya adalah sebahagian daripada delegasi syarikat memakai tanda nama VIP. Keesokan harinya, semasa saya sedang mengadakan mesyuarat dengan pembeli kumpulan Noura lalu dan berhenti. Mereka tercengang melihat saya berjabat tangan dengan eksekutif kanan syarikat Malaysia menterjemah untuk pembeli Arab. Salah seorang pembeli memberikan saya kad perniagaannya dan berkata, "Oh, Anda orang Malaysia rupanya. Bekerja sama dengan syarikat Malaysia memang meyakinkan. Kualitinya terjamin." Kata-kata itu kedengaran begitu lantang. Saya nampak riak wajah Naura menjadi kaku. Pada hari terakhir, Expo Majelis Resepsi VIP Pavilion Malaysia diadakan. Ia adalah acara yang dihadiri oleh pegawai-pegawai kerajaan dan CEO syarikat global. Saya masuk sebagai delegasi Malaysia.
Semasa pengesahan jemputan di pintu masuk, kebetulan kumpulan Noura sedang beratur di barisan pelawat biasa. Mata kami bertentang ketika saya masuk melalui pintu khas VIP. Di mata Noura terpancar emosi yang kompleks, marah, cemburu, atau menyesal. Saya hanya mengangguk ringan dan melangkah masuk. Di majelis resepsi saya sempat berbual dengan seorang menteri dari Emirat Arab Bersatu. Saya dengar Anda dari Malaysia. Terima kasih atas kerjasama teknologi antara kedua-dua negara kita. Sambil memegang gelas champagne, saya memandang keluar tingkap. Pemandangan malam Dubai yang gemerlapan terbentang di hadapan mata. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah saya bayangkan 3 tahun lalu. Memegang paspor Malaysia yang pernah diejek sebagai paspor terpencil, saya menerima layanan VIP di pentas perniagaan antara bangsa. Hati saya dipenuhi rasa hangat. Saya menghantar gambar kepada Aisyah, serta merta menerima balasan. Hebatnya dendam dah bermula. Malam itu di hotel, saya menerima message dari Nura. Maryam, boleh kita berbual? Sekejap nanti, saya hanya membacanya tanpa membalas. Belum masanya lagi. Dendam yang sebenar baru saja bermula. Selepas pulang dari Dubai, kedudukan saya di syarikat berubah sepenuhnya. Saya mula diiktiraf sebagai pakar pasaran Timur Tengah. Saya menyertai mesyuarat peringkat atasan, dan jadwal perjalanan luar negara saya padat. Singapura, Jerman, United Kingdom, mengembara ke seluruh dunia dengan paspor Malaysia menjadi rutin harian saya. Sama ada ke Eropa atau Amerika, saya boleh masuk tanpa visa atau menggunakan visa elektronik dengan lancar. Pintu ke hampir 183 buah negara terbuka luas untuk saya. Begini rupanya rasanya. Ketika itu, satu peluang istimewa muncul. Saya menjadi ahli delegasi syarikat untuk sidang kemuncak pemimpin teknologi global yang diadakan di Kuala Lumpur. Ini adalah acara di mana CEO syarikat teknologi utama dunia dan pegawai kerajaan dari pelbagai negara berkumpul dengan tumpuan khusus pada rantaian bekalan semikonduktor. Malaysia adalah negara tuan rumah. Saya ditugaskan untuk menguruskan jaringan perhubungan dengan delegasi dari Timur Tengah. Seminggu sebelum acara saya, mendengar berita yang tidak dijangka. Dalam senarai delegasi Arab Saudi ada nama syarikat yang saya kenali. Cawangan Riyadh tempat saya bekerja dahulu. Dan dalam senarai peserta ada nama Noura. Jantung saya berdegup kencang. Akhirnya tiba masanya untuk bersemuka. Pusat konvensian Kuala Lumpur sesak dengan orang ramai. Bendera negara-negara berkibar dan ahli-ahli perniagaan yang berpakaian sut hitam sibuk bergerak ke sana kemari. Saya memakai tanda nama delegasi Malaysia dan menuju ke ruang istirahat VIP. Di pintu masuk ruang istirahat saya berhenti, karena kumpulan Noura sedang berdiri di hadapan kaunter pendaftaran pelawat biasa. Tanda nama mereka berwarna biru untuk pelawat biasa. Tanda nama saya berwarna emas untuk VIP. Mata kami bertentang. Wajah Nora menjadi kaku. Saya hanya mengangguk dengan tenang dan melangkah masuk melalui laluan khas VIP. Di dalam ruang istirahat, perkara yang luar biasa berlaku. Naib Presiden sebuah syarikat kereta Jerman datang berjabat tangan dengan saya memuji teknologi Malaysia. Eksekutif kanan sebuah syarikat elektronik Jepun berkata, kadar inovasi Malaysia sangat mengagumkan dan mencadangkan kerjasama. Semua orang menunjukkan minat yang besar terhadap Malaysia. Pada sesi petang, ada sesi pengenalan delegasi dari setiap negara. Apabila delegasi Malaysia dipanggil, saya naik ke pentas. Di hadapan lebih 500 orang hadirin, saya membentangkan kejayaan syarikat Malaysia menembusi pasaran Timur Tengah. Apabila saya menamatkan pembentangan saya yang diselang-seli dengan bahasa Arab dan Inggris, dewan gemuruh dengan tepukan. Selepas turun dari pentas, saya terserempak dengan Naura. Dia berdiri seorang diri di koridor, wajahnya pucat. Maryam, awak betul-betul delegasi Malaysia. Saya menunjukkan tanda nama saya. Republik Persekutuan Malaysia, Maryam. Tanda nama VIP berwarna emas itu berkilauan di bawah cahaya lampu. Naura terdiam seketika. Kemudian dengan suara yang perlahan dia bertanya, macam mana boleh jadi macam ni? Saya tidak menjawab, sebaliknya melontarkan satu soalan. Berapa lama masa yang diambil untuk dapatkan visa ke sini dengan paspor Saudi? Ekspresi Naura berubah. Dia menjawab dengan perlahan, 2 bulan. Sediakan dokumen temu duga, tunggu saringan keselamatan. 2 bulan. Saya berkata dengan tenang. Saya hanya bawa paspor saya dan terus datang. Malaysia ada pengecualian visa dengan banyak negara dan sangat mudah untuk ke negara lain.
Saya meninggalkan kata-kata itu dan berpaling. Walaupun saya mendengar Naura memanggil nama saya dari belakang, saya tidak berhenti. Di majelis makan malam perkara yang lebih dramatik berlaku. Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia sendiri datang ke meja kami untuk menyapa. Cik Mariam, saya dengar Anda telah banyak menyumbang dalam meneroka pasaran Timur Tengah. Terima kasih. Saat saya berjabat tangan dengan menteri saya, dapat merasakan dari jauh kumpulan Naura sedang memerhatikan. Meja mereka berada di sudut dewan di bahagian pelawat biasa. Ketika keluar, selepas majelis makan malam, Amal datang mendapatkan saya matanya merah. Mariam beritahu saya dengan jujur, paspor Malaysia betul-betul hebat macam tuke. Saya mengeluarkan telepon saya dan menunjukkan laman web indeks paspor Henley, Malaysia di kedudukan teratas akses mudah ke 183 negara, Arab Saudi di sekitar kedudukan ke 60-89 negara. Amal terpaku melihat screen. Perbezaan lebih 90 buah negara. Dia seolah-olah baru paham apa makna angka itu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menelepon Aisyah. Hari ini saya jumpa Nura. Saya juga dah berjabat tangan dengan menteri. Saya bercerita dengan teruja. Aisyah ketawa. Sekarang barulah permulaan yang sebenar. Malam itu, Nora menghantar message yang panjang. Permintaan maaf, pengakuan bahwa dia silap dan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Tetapi saya tidak membalas, karena ia belum berakhir. Untuk dendam yang sempurna, masih ada satu pentas terakhir. Pentas terakhir dendam ini mestilah di tempat di mana semuanya bermula riad. Peluang untuk kembali ke tempat di mana saya diejek dan dihina 3 tahun lalu akhirnya tiba. Syarikat memutuskan untuk mengadakan majelis pelantikan pengurus besar wilayah Timur Tengah di Cawangan Riyadh, dan watak utama majelis itu ialah saya. Di dalam pesawat sambil memandang keluar tingkap, saya teringat kembali hari di mana saya meninggalkan bandar ini sambil menangis 3 tahun lalu. Mendengar ejekan paspor terpencil mengetap bibir menahan geram. Memikirkan kini semuanya akan berubah, jantung saya terasa seperti mahu meletup. Apabila tiba di lapangan terbang antara bangsa Raja Khalid, di Riyadh kejutan pertama menanti saya. Di counter imigresen, saya menyerahkan paspor Malaysia. Pegawai imigresen itu terkejut. Dari Malaysia ya? Selamat datang. Seiring dengan pengukuhan kerjasama ekonomi Arab Saudi dengan Malaysia, layanan terhadap rakyat Malaysia juga telah berubah sama sekali. Visa semasa ketibaan dikeluarkan serta-merta, dan proses masuk selesai dengan pantas. Teringat kata-kata Noura dahulu, bahwa paspor Malaysia akan dipandang rendah di Arab Saudi, saya tersenyum sendiri. Keluar dari lapangan terbang, kereta limosin yang dihantar oleh syarikat sedang menunggu. Sebuah Mercedes hitam. Pemandu membuka pintu dan berkata, "Selamat datang, Cik Mariam, pengurus besar." Di dalam kereta saya memeriksa telepon. Naura menghantar message. "Jumpa di majelis pelantikan esok. Ada perkara saya nak cakap." Saya tidak membalas, karena esok semuanya akan berakhir. Pada hari majelis pelantikan Dewan Mesyuarat Besar, di Cawangan Riyadh penuh sesak dengan kaki tangan. Pengurusan atasan dari ibu pejabat turut serta melalui sidang video. Saya berdiri di atas pentas. Orang-orang yang mentertawakan saya 3 tahun lalu duduk di bawah memandang saya. Naura duduk di barisan hadapan bersama Hana Reim dan Amal. Ekspresi mereka sungguh menarik. Tidak percaya bercampur dengan emosi yang kompleks, tertera jelas di wajah mereka. Naib Presiden Syarikat dari ibu pejabat mengambil mikrofon. Hari ini saya dengan sukacitanya melantik Cik Mariam sebagai pengurus besar wilayah Timur Tengah. Cik Mariam telah menunjukkan prestasi cemerlang di ibu pejabat Kuala Lumpur, terutamanya sumbangan besar beliau dalam meneroka pasaran Timur Tengah. Pada masa yang sama sebagai seorang warga negara Malaysia, kami berharap beliau dapat menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Timur Tengah. Dewan gemuruh dengan tepukan. Dari atas pentas saya memandang ke bawah dan mata saya bertentang dengan Naura. Matanya merah. Selepas menerima surat pelantikan, tiba giliran saya untuk berucap. Berdiri di hadapan mikrofon, seluruh badan saya menggeletar. Tetapi suara saya tegas. 3 tahun lalu, saya bekerja di pejabat ini. Ketika itu, saya berkata saya mahu ke Malaysia. Ramai yang risaukan saya. Kata mereka, paspor Malaysia tidak berkuasa pergi ke sana, hanya akan menderita. Dewan menjadi senyap. Saya nampak wajah Noura menjadi pucat. Tetapi saya teruskan. Tetapi Malaysia memberi saya peluang. Malah memberi saya penghormatan untuk menjadi warganya. Saya dapat berdiri di sini hari ini adalah berkat negara yang bernama Malaysia. Saya berhenti sejenak dan mengeluarkan paspor saya.
Muka hadapannya yang berwarna merah marun bersinar di bawah cahaya lampu. Paspor ini diterima di seluruh dunia. Akses mudah ke 183 negara. Ini adalah paspor yang dialu-alukan di mana-mana sahaja di dunia. Ini bukan kertas buangan, ini adalah tiket yang berkuasa untuk ke seluruh dunia. Dewan menjadi riuh rendah. Saya memandang tepat ke arah Noura dan menyambung. 3 tahun lalu ada seseorang yang mengajak saya bertaruh. Katanya jika saya mendapat layanan istimewa dengan paspor Malaysia, dia akan berikan beg tangan berjenamanya. Di Dubai saya dijemput ke majelis resepsi VIP. Di Kuala Lumpur saya berdiri di atas pentas sebagai delegasi Malaysia. Dan sekarang saya berdiri di sini sebagai pengurus besar. Adakah itu sudah cukup? Dewan menjadi senyap sunyi. Semua orang memandang Noura. Wajah Noura merah padam. Saya meletakkan mikrofon dan mengakhiri dengan kata-kata terakhir. Saya tidak perlukan beg tangan berjenama itu. Sebaliknya saya akan sangat berterima kasih jika kamu semua dapat membuang prasangka terhadap Malaysia. Majelis pelantikan selesai. Orang ramai mulai beredar. Saya sengaja mengemas dokumen dengan perlahan. Saya mendengar bunyi tapak kaki Nora mendekati. Saya berpaling. Naura berdiri. Di situ air mata mengalir di pipinya. Wajah angkuh yang mentertawakan saya 3 tahun lalu telah hilang. Maafkan saya. Suara Naura bergetar. Saya betul-betul minta maaf. Kami salah. Tentang memandang rendah Malaysia, tentang mentertawakan awak. Semuanya. Saya memang bodoh. Hanarim dan Amal juga datang. Semuanya menundukkan kepala. Amal bersuara dahulu, Mariam awak memang hebat. Kami yang terperangkap dalam prasangka tidak mengenali dunia. Tidak tahu bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang begitu hebat. Rim menyampuk masa di Dubai. Melihat awak melalui laluan, pantas ahli perniagaan kami sangat terkejut. Kami terpaksa beratur lebih sejam. Hana bertanya dengan berhati-hati Mariam. Boleh tak beritahu kami cara untuk mendapatkan kerakyatan Malaysia? Saya pun teringin nak kerja di Malaysia. Saya memandang mereka seketika. Kenangan 3 tahun lalu berputar di pikiran. Rasa terhina, marah air mata dan malam di mana saya bersumpah untuk membalas dendam. Kini saya rasa semuanya telah berakhir. Dendam telah dilunaskan. Saya tersenyum. Boleh saya akan beritahu kamu semua. Tapi ia bukan mudah ya. Kena usaha betul-betul. Nura mengesat air matanya dan bertanya, Mariam awak betul-betul boleh maafkan kami. Saya berpikir sejenak kemudian menjawab, saya maafkan kamu semua. Tetapi saya tidak akan lupa. Karena kenangan itulah yang membawa saya ke sini. Malam itu sambil memandang pemandangan malam Riyadh, saya menelepon Aisyah. Semuanya dah selesai Aisyah. Dendam selesai. Aisyah ketawa dan menjawab syabas. Sekarang barulah kehidupan awak yang sebenar bermula. Selepas meletakkan telepon saya, memandang keluar tingkap. Teringat malam di mana saya menangis di bandar ini 3 tahun lalu sambil bertekad, menggetap bibir dan bersumpah akan kembali akan membuktikan segalanya. Akhirnya saya berjaya. Saya kembali dengan bangga memegang paspor Malaysia. Orang yang memandang rendah saya telah tunduk. Saya telah menunjukkan kekuatan sebenar paspor yang pernah diejek sebagai paspor terpencil. Air mata saya mengalir. Kali ini bukan air mata kesedihan, tetapi air mata yang panas dan penuh keharuan. Terima kasih Malaysia. Negara ini bukan sahaja memberi saya sebuah paspor. Ia memberi saya kehidupan baru, peluang baru, kebanggaan baru, dan dendam yang sempurna. Selepas kembali dari Riyadh, saya menjadi orang yang sama sekali berbeza. Walaupun dendam telah berakhir, kisah saya baru sahaja bermula. Sebagai pengurus besar wilayah Timur Tengah, saya berulang-alik antara Kuala Lumpur dan Riyadh menjalani kehidupan yang sibuk. Kehidupan mengembara ke seluruh dunia hanya dengan sebuah paspor Malaysia. Ini adalah kehidupan yang tidak dapat saya bayangkan 3 tahun lalu. Baru-baru ini ketika saya sedang mendaftar keluar di KLIA, saya tiba-tiba berhenti. Saat melalui autogate, dalam masa 10, saat hati saya terasa sebak. Hanya dengan 10 saat pintu ke lebih 180 buah negara di dunia terbuka luas. Diterima di mana sahaja. Semua ini hanya mungkin karena saya seorang rakyat Malaysia. Di luar negara saya lebih merasai betapa hebatnya negara bernama Malaysia ini. Pembeli yang saya temui di Dubai berkata, kalau produk Malaysia kami percaya tanpa syarat. Usahawan Jerman memuji teknologi Malaysia. Eksekutif Jepun berkata, kecekapan Malaysia sangat mengagumkan. Dunia sedang mengiktiraf Malaysia. Nilai paspor ini bukan sekadar kedudukannya dalam ranking. Ia adalah bukti kepercayaan dunia terhadap Malaysia. Ia adalah pengiktirafan masyarakat antara bangsa
bahwa sebagai warga negara Malaysia Anda layak diterima di mana sahaja. Bagaimana negara ini boleh sampai ke tahap ini? Bangkit dari sebuah negara pertanian menjadi sebuah kuasa ekonomi di rantau ini, menjadi contoh keharmonian pelbagai kaum. Kadang-kadang saya berjalan di sekitar dataran Merdeka atau melihat pemandangan malam dari KLCC dan berpikir, negara ini bukan sekadar memberi saya kerakyatan, ia memberi saya peluang baru, impian baru, dan kebanggaan baru. Beberapa hari lalu semasa makan malam dengan Aisyah, dia bertanya kepada saya, apa perkara terbaik tentang menjadi rakyat Malaysia? Saya berpikir sejenak dan menjawab rasa bangga. Kemana sahaja saya pergi, saya boleh mengangkat kepala. Hanya dengan mengatakan saya orang Malaysia, pandangan orang berbeza. Penuh dengan kemesraan dan hormat. Itulah yang terbaik. Aisyah tersenyum dan berkata, awaklah rakyat Malaysia yang sejati, Mariam. Kata-kata itu sangat menyentuh hati saya. Walaupun saya berketurunan Arab, hati saya sepenuhnya milik Malaysia. Saya cintakan negara ini dan berbangga menjadi warganya. Kadang-kadang saya menerima berita dari bekas rakan sekerja di Riyadh. Dengar kata Noura kini mengikuti kelas bahasa Melayu dan bercita-cita untuk bekerja di Malaysia suatu hari nanti. Hana pula sudah ketagih dengan drama Melayu. Rim dan Amal sedang merancang percutian ke Malaysia, mahu ke Pulau Pinang dan Melaka. 3 tahun lalu mereka berkata, Malaysia adalah negara kecil di pinggir Asia, mengejek pasportnya sebagai sampah. Tetapi kini semua orang mengagumi Malaysia, malah mahu memiliki kerakyatan Malaysia. Keadaan telah berubah sepenuhnya. Dan sayalah yang menjadi pemangkin perubahan itu. Kepada Anda yang membaca artikel ini, saya ingin bertanya, adakah Anda tahu nilai paspor Malaysia Anda? Adakah Anda tahu kekuatan yang terkandung di dalam muka hadapannya, yang berwarna merah marun itu, paspor yang membuka pintu kepada lebih 180 buah negara untuk Anda, paspor yang dipercayai di mana sahaja Anda pergi. Itulah paspor Malaysia yang Anda miliki. Untuk mendapatkan paspor itu, saya berjuang selama 3 tahun. Menangis mengetap bibir dan menahan godaan untuk menyerah berkali-kali. Begitu berharganya paspor ini. Mungkin Anda yang dilahirkan sebagai rakyat Malaysia tidak menyadari nilainya. Tetapi orang seperti saya yang datang dari luar tahu betapa besarnya anugerah menjadi seorang warga negara Malaysia. Baru-baru ini, saya menyambut ulang tahun ketiga saya mendapat kerakyatan. Pada hari itu, saya pergi ke dataran Merdeka, berdiri di situ dan merenung lama, mengenangkan para pejuang yang mempertahankan negara ini, generasi terdahulu yang membina keajaiban ekonomi, dan semua orang yang pada saat ini sedang mengangkat nama Malaysia. Berkat Anda semua saya juga dapat hidup sebagai rakyat Malaysia yang bangga. Air mata saya mengalir, air mata kesyukuran. Saya akan terus hidup untuk mengharumkan nama Malaysia. Sebagai jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Timur Tengah, saya akan memberitahu lebih ramai orang tentang kehebatan Malaysia. Saya mahu membalas jasa negara ini kepada dunia. Malaysia negara yang mengubah hidup saya, dan negara yang akan saya cintai selamanya. Jika Anda seorang rakyat Malaysia, fakta itu sahaja sudah cukup untuk membuat Anda berasa bangga. Malaysia yang diiktiraf dunia, paspor Malaysia yang dicemburui dunia, dan rakyat Malaysia yang dihormati dunia. Sayalah rakyat Malaysia itu dan Anda juga. Saya cintakan Malaysia